dijelaskan ada 3 agenda besar setakat ini yang terbocor. Agenda-agenda yang lain wallahu a'lam. Yang pertama adalah memindahkan ibu negara Israel dari Tel Aviv berpindah ke Jerusalem, berpindah ke Al-Quds, Baitul Maqdis. Agenda ini telah pun berjaya dicapai pada tahun lepas. Berjaya dicapai oleh tahun lepas. Pada tahun lepas, dari Tel Aviv berpindah ke Baitul Maqdis. Ini berjaya. Saya ingat lagi bila kita bahaskan isu ini beberapa tahun yang lalu, berapa ramai di kalangan kawan-kawan tak percaya isu ini, dianggap sebagai teori konspirasi. Sedangkan ini bukan teori konspirasi. Ini boleh dibaca melalui data-data yang rasmi. Yang kedua adalah mendapatkan Bukit Golan dan menguasai tebing barat, berkongsi kawasan tebing barat dengan Jordan. Dan tahun lepas apabila kita melihat, kita mengkaji bagaimana Tel Aviv itu dipindahkan ke Jerusalem, antara research center, antara Firil Research Center mengatakan bahawasanya tahun depan mereka akan menakluk Golan, dan tepat tahun ini mereka menakluk Golan, Bukit Golan. Yang ketiga, memindahkan penduduk Gaza dari Gaza berpindah ke Sinai. Berpindah ke Sinai kelihatan agak mustahil, tetapi cadangan-cadangan memindahkan penduduk Gaza ke Sinai sudah mula diapungkan melalui media-media mereka pada hari ini. Maka kalau disebutkan bagaimana nak pindahkan, kita perlu faham Gaza berdepan dengan pergelutan survival hidup. Makanan susah nak dapat, elektrik terhad, minyak terhad, padang pertanian, ladang pertanian mereka dimusnahkan. Begitu juga sistem kumbahan mereka tidak cukup untuk menampung populasi penduduk Gaza. Maka sampai satu masa dengan himpitan-himpitan hidup, begitu juga Israel mengisytiharkan kita akan ganyang Gaza semaksimum mungkin untuk menyelesaikan isu ini. Maka dengan tekanan ini yang kita bimbangkan masyarakat dunia, umat Islam yang tak tahu berkenaan deal of the century, sampai satu masa diangkat satu cadangan daripada orang Islam, kawan-kawan kita di Gaza diseksa, diganyang. Baik kita bersetuju supaya mereka berpindah saja ke Sinai. Dan perancangan ini dia ada. Pindah ke Sinai. Berpindah ke Sinai. Apabila umat Islam berpindah ke Sinai, maka Israel semakin terbuka untuk meluaskan kawasannya ke Gaza dan kawasan yang seterusnya. Maka di soal tadi, apakah pentingnya Bukit Golan? Dari sudut kawasan yang strategik, ya, dan berkaitan dengan petanda hampirnya kiamat, Bukit Golan antara saksinya. Kerana di kaki Bukit Golan ada satu tasik yang menjadi sumber air kepada negara Israel, iaitu tasik Tabariyah, tasik Galilee. Di dalam beberapa hadis yang berkaitan dengan akhir zaman, apabila Tamim Ad-Dari diriwayatkan bertemu dengan Dajjal dalam satu pulau, Dajjal bertanya kepada Tamim Ad-Dari, bagaimana tasik Tabariyah, tasik Galilee? Maka dia jawab, tasik Galilee ada air lagi. Sampai satu masa tasik Galilee tak ada air. Bila tak ada air, Dajjal akan keluar. Dan hari ini tasik Galilee itu dibuat kiraan update per minggu, betapa surutnya tasik Galilee, semakin surut, semakin surut, semakin surut. Dan begitu juga dalam hadis yang lain, tasik Galilee dikaitkan dengan petanda munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kerana barisan hadapan Ya'juj dan Ma'juj akan menghabiskan, akan mengeringkan tasik Galilee. Jadi kita perlu faham, yang kita bicarakan pada hari ini adalah ilmu akhir zaman versi Islam. Yahudi pun ada ilmu akhir zaman versi mereka. Jadi kalau kita lihat forum-forum mereka, mereka katakan kalau berjayanya deal of the century ini merupakan permulaan kepada tempoh 7 tahun sebelum berlakunya perang besar yang mereka katakan sebagai Armageddon.
Ini mereka gunakan teori ilmu akhir zaman versi mereka. Jadi kita perlu faham dengan cara kita dan mereka faham dengan cara mereka. Dajjal mereka adalah penyelamat kita, dan penyelamat kita mereka anggap sebagai Dajjal. Jadi terbalik. Jadi isu ini adalah isu yang besar, seakan-akan setelah hancurnya negara-negara Arab daripada akibat Arab Spring, Israel seolah-olah bebas untuk mengisytiharkan peluasan kuasa sebagaimana mereka bebas mengisytiharkan Golan berada di bawah taklukan mereka pada hari ini. Wallah.